Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa salamun ala ibadihil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, kerana tidak ada jalan ataupun bekalan untuk kita berjalan dengan selamat menuju kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dengan berbekalkan takwa kepada Allah. Pada hari ini Selasa 8 hari bulan November 2022, bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1444, para ahli falak telah bersepakat mengatakan berlakunya gerhana bulan pada saat ini, di mana bulan ini berlaku pada petang tadi, dan di tempat-tempat yang cerah langitnya akan nampak pada saat ini, iaitulah selepas maghrib ini sehinggalah sekejap selepas solat isya. Maka apabila berlakunya gerhana, Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya menghidupkan satu sunnah, nama dia salatul khusuf, salat sunat gerhana, yang telah pun kita lakukan sekejap tadi. Alhamdulillah. Salat gerhana berbeza sedikit dengan salat yang lain, sebab perjalanan matahari ataupun bulan ketika gerhana berbeza dengan hari-hari yang lain. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk kepada kita supaya kita lakukan satu ibadat juga berbeza daripada suasana yang lain. Maka dengan ini para jemaah sekalian, alhamdulillah kita dapat melakukan ibadat kita dengan baik. Kalau nak kira dalam sunnah Nabi SAW, baginda panjang sekali dia punya salat. Tapi cukuplah apa yang kita dapat lakukan ini, kita kata alhamdulillah. Qala Allah Azza wa Jalla fi kitabihil aziz. Allah SWT telah berfirman dalam kitabnya yang mulia dalam surah Al-Isra, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-12. Surah Al-Isra ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Mana bertukarnya malam dengan siang, ini adalah di antara tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa boleh sekat, tidak ada siapa yang boleh menahan, tak ada siapa boleh nak mempercepat ataupun nak melambatkan. Dia berjalan mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang. Bila mari siang, malamnya hilang. Bila mari malam, siang tidak ada. Apakah tujuan pertukaran malam dengan siang ini? Agar kamu dapat mencari kurniaan dari Allah, mencari rezeki yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kamu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Ayat ini diambil daripada surah Al-Isra ayat yang ke-12. Para jemaah,
muslimin dan muslimat dan dihormati dan dikasihi sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dalam saat apa saja kita berada, waktu senang atau susah, waktu kemarau ataupun hujan, waktu berlakunya gerhana ataupun tidak, ataupun ketika langit cerah ataupun jerubu, maka kewajipan kita mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla adalah merupakan kewajipan yang tidak boleh diabaikan. Pada saat ini, apabila berlakunya gerhana, kita diperlihatkan dengan kuasa Allah Azza wa Jalla yang maha agung, iaitulah kejadian gerhana bulan. Untuk kali ini gerhana bulan. Baru ni yang lepas kita sudah tengok gerhana matahari. Bulan yang bercahaya di malam hari penuh purnama, secara tiba-tiba hilang cahayanya sedikit demi sedikit, sehinggalah tiada lagi cahaya yang kelihatan. Begitulah kehebatan kekuasaan Allah yang mampu mengubah segalanya di langit dan di bumi pada bila-bila masa, yang tidak ada suatu kuasa lain yang dapat menyekat qada dan qadar takdir Allah Azza wa Jalla. Allah SWT berfirman dalam Quran menjelaskan bahawa perubahan yang berlaku terhadap matahari dan bulan itu adalah di bawah tadbir dan pengawasan Allah Azza wa Jalla. Oleh itu sujudlah kepada Allah yang mengawal selia dan menyelenggara terbit dan terbenamnya matahari serta bulan, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat ayat yang ke-37. Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan juga jangan kamu sujud kepada bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan makhluk ini. Jika kamu hanya kepada Allah sajalah kamu beribadat. Jadi para jemaah sekalian, ayat mengabdikan diri kepada Allah sehingga ke sampai peringkat termasuk di dalam waktu larangan solat sunat ketika matahari nak terbit ataupun matahari mula terbit, sehinggalah naik qadar rumhin sekadar sepergalahan, dan ketika matahari hampir terbenam sehinggalah masuknya waktu maghrib. Kenapa dilarang? Sebab Nabi SAW menyatakan bahawa syaitan, matahari jatuh di atas dua tanduk syaitan. Maksudnya pada waktu itu syaitan sedang sujud kepada matahari, maka kita walaupun kita niat sujud kepada Allah, tetapi kita tidak ada mau waktu yang persamaan di antara kita dengan syaitan. Apalagi kalau nak sujud kepada benda-benda lain yang betul-betul mengikut syaitan, maka itu adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, yang boleh membawa kepada bencana yang besar, iaitulah melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Para jemaah yang dihormati dan dikasihi, dalam peredaran matahari dan bulan ini, Allah dengan kekuasaannya mentakdirkan kedua-duanya berhimpun dan bersatu, lalu menjadi gerhana. Ahli-ahli falak telah menghitungkan bahawa gerhana bulan penuh akan berlaku pada saat ini, 8 November 22 ini. Gerhana bulan yang berlaku ini adalah satu peristiwa yang menakjubkan kepada seluruh umat manusia. Gerhana bulan berlaku apabila sebahagian jasad bulan atau keseluruhan bulan memasuki kawasan bayang-bayang gelap bumi, yang menyebabkan bulan tidak dapat menerima cahaya matahari untuk dipantulkan kepada penduduk bumi. Gerhana bulan pada kali ini bermula dengan fasa gerhana separa pada jam 5.09 petang tadi. Namun oleh kerana dia gerhana bulan, kita belum nampak dia gerhana, tak bolehlah kita solat petang tadi. Walaupun ada sebahagian orang mengisytiharkan nak solat lepas asar tadi, kita kata belum lagi, benda tak masak tak boleh diambil. Bagi kita di negeri Kelantan ataupun kebanyakan negeri di Malaysia inilah,
Fenomena kemuncak gerhana bulan penuh ini dapat disaksikan dengan terbitnya bulan di sebelah timur pada jam 6.59 petang tadi. Dan dijangka berakhir pada jam 8.49 malam ini. Selama hampir 1 jam lebih, kita berpeluang menyaksikan bulan yang telah berada pada fasa gerhana penuh, berwarna kemerah-merahan, mula bercahaya sedikit demi sedikit, sehingga ia kembali menjadi purnama. Begitulah tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung, mengatur perjalanan dan pergerakan setiap makhluknya di langit dan juga di bumi dengan begitu teratur. Cuma apabila berlaku gerhana, Allah SWT, zalika yukhawwifullahu bihi ibadahu, Allah Ta'ala nak menakutkan hamba-hambanya yang lara, yang leka, yang lalai, yang tak dengar kata, yang kerah kepala, supaya kembali kepada Allah, bahawa dunia ini kecil nak banding dengan kuasa Allah Azza wa Jalla yang Allah mampu untuk menghancurkannya pada bila-bila masa sahaja. Para jemaah sekalian, setiap perubahan yang berlaku terhadap cakrawala dan alam semesta ini mengandungi hikmah yang besar, dan hikmah yang tersendiri, mengandungi hikmah yang besar dan juga hikmah yang tersendiri yang kita kena belajar dan kita kena ambil pengajaran daripada apa yang disebutkan itu, supaya kita hamba-hamba Allah Ta'ala ini mendapat manfaat, mendapat faedah daripada peringatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah menjadi dua tanda keagungan Allah Azza wa Jalla. Dua keagungan Allah Azza wa Jalla, dua tanda keagungan Allah. La yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Allah apa ni? Dia tidak terjadinya gerhana kerana mati orang ataupun kerana lahir orang. Tidak. Tetapi Allah Ta'ala nak menakut-nakutkan. Allah Ta'ala nak menakutkan kita supaya kamu beringat dan berhati-hati. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza ra'aitum zalik. Bila kamu tengok gerhana, malam ni timbul persoalan. Kita tak tengok gerhana sebab gelap, udara di luar cuaca mendung ataupun nak hujan. Tetapi alhamdulillah telah sepakat para ahli falak di Malaysia dan juga di tempat lain yang memberi maklum kepada kita bahawa di tempat lain nampak gerhana itu berlaku, dan alhamdulillah kita mengambil pendekatan untuk melihatnya. Dan alhamdulillah, jadi nampak lepas pada ni kita boleh tengok ya, dan banyak di Facebook orang akan tayangkan bahawa bulan itu sudah kelihatan gerhananya. Kita kata itulah peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang ni bila berlaku gerhana matahari ke bulan, matahari lah kuat sangatnya kan, kita tengok orang pakat beli cermin mata, pakat beli spek mata nak pergi tengok matahari. La, Nabi kata fa iza ra'aitum zalik, bila kamu tengok gerhana, fad'ullah, kamu salat, kamu berdoa kepada Allah SWT. Wa kabbiru, kamu bertakbir. Wa sallu, wa tasaddaqu, berdoa, bertakbir, salat panjang-panjang dan bersedekah, bukannya pakat pergi beli cermin mata nak tengok bulan gerhana atau matahari. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya ummata Muhammadin, wahai umat Muhammad, kitalah umat Muhammad SAW. Wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah an yazni abdahu aw tazni amatah. Tidak ada orang yang lebih cemburu daripada Allah. Maknanya sangat tak suka, Allah sangat tak suka tengok hamba dia yang melakukan dosa-dosa, sama ada berzina ataupun perbuatan-perbuatan mungkar yang lain. Maka Nabi mengatakan, ya amatallah, wahai hamba-hamba Allah, ya ummata Muhammadin, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan ketawa sedikit, menangisnya banyak.
Hadis ini rawahul Bukhari dan lain-lain. Para jemaah sekalian, gerhana bulan merupakan amaran Allah Azza wa Jalla untuk seluruh manusia agar patuh dan setia di atas titah perintah Allah dan menjauhi larangannya. Gerhana bulanlah suatu peristiwa yang menakjubkan kepada seluruh umat manusia kerana secara tiba-tiba bulan kehilangan cahayanya. Sesungguhnya gerhana bulan akan sentiasa berlaku tahun dari tahun sebagai peringatan daripada Allah Azza wa Jalla di atas segala keterlanjuran dasar yang dilakukan oleh manusia, sama ada suka atau tidak suka. Kerana sampai satu ketika nanti gerhana bulan yang tidak pulih dari gerhana dan bumi juga gerhana, yakni akan berlakunya kiamat. Firmanullah Ta'ala dalam surah Al-Qiyamah ayat 7 hingga 8, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, apabila mata terbelalak, mana tengok terkejut, tengok kiamat. Wa khasafal qamar, apabila bulan telah kehilangan cahayanya. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Maknanya pada waktu itu terjadinya kiamat. Para jemaah sekalian, mengikut catatan sejarah, gerhana bulan dan juga matahari berlaku pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gerhana bulan. Manakala gerhana matahari terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun yang ke-8 Hijrah. Tanda dia punya tarikh. Gerhana matahari kebetulan berlaku sewaktu kematian putera Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Ibrahim. Ketika usianya baru 70 hari, gerhana matahari sekali lagi terjadi pada 10 Muharram tahun 61 Hijrah sewaktu Sayyidina Hazim bin Sayyidina Ali dibunuh. Jadi para jemaah sekalian, kebetulannya berlaku gerhana anak Nabi mati. Kepahaman puak-puak jahiliyah, dia kata gerhana ni berlaku kerana ada kematian ataupun ada kelahiran orang-orang yang akan jadi orang besar. Maka Nabi menafikan, Nabi mengatakan dua-dua matahari dan bulan gerhana bukan kerana mati, bukan kerana hidup, tetapi kerana Allah Ta'ala nak menakutkan hamba-hamba dia sebagai peringatan daripada Allah Azza wa Jalla. Ahli falak Islam yang masyhur di zaman silam, nama dia Syekh Al-Khawarizmi, berpendapat setiap dua jisim yang berdekatan itu mewujudkan kesan tarik-menarik antara satu sama lain. Sama ada kuat ataupun lemah tarikan tersebut. Oleh kerana sewaktu berlakunya gerhana matahari, matahari berada hampir dengan bumi, pastinya akan berlaku tarikan kuat dari bulan terhadap bumi yang mengakibatkan berlakunya perubahan angin dan pasang surut air laut yang memberi kesan kepada cuaca dan musim. Hal ini juga boleh membawa perubahan dan kesan yang baik kepada tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman dan benda hidup di dunia ini. Namun begitu para jemaah sekalian, kita kena ingat pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya manusia menjauhkan diri daripada maksiat, daripada kemungkaran, sebab Allah Ta'ala beri amaran ini sebagai peringatan kepada kita, bukan suka-suka sebagai pesta melihat gerhana, ambil gambar, pakai post di Facebook, tidak menjadi peringatan kepada kehidupan kita, maka inilah kita mengatakan suatu kekurangan yang cukup besar. Kebetulan yang baik, pagi tadi dalam kuliah tafsir kita, surah yang kita baca tadi, surah Al-Waqi'ah, juga telah menyebut tentang apabila berlakunya gerhana, Nabi kita sedang solat gerhana, sahabat tengok Nabi kita berjalan ke depan, hulur tangan, sekejap undur ke belakang macam terkejut. Para sahabat radhiyallahu anhu telah bertanya lepas pada solat, dia kata, ya Rasulullah, kenapa kami tengok Rasulullah ke depan, sekejap ke belakang? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu aku ke depan tadi Allah Ta'ala buka, macam kita sekarang ni buka skrin, nampak depan Nabi syurga, dan depan dia ada buah syurga,
buah anggur daripada syurga. Nabi kata, kalau aku ambil bawa tu keluar ke dunia ni, kamu boleh makan selagi dunia ini tidak kiamat. Tetapi oleh kerana Nabi ingat, makanan dalam syurga tidak boleh dimakan di dunia, maka dia tak jadi ambil. Tiba-tiba dia tukar skrin, nampak neraka ketika telah Nabi kita undur ke belakang kerana terkejut dengan peristiwa yang cukup dahsyat yang berada di hadapan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, itulah di antara peringatan-peringatan yang telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita dan juga telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita berdoa kepada Allah, semoga gerhana yang berlaku ketika ini tidak mengakibatkan berlakunya perubahan angin yang memungkinkan kesan kepada cuaca dan musim yang memberi kesan buruk kepada banjir yang besar melanda kawasan kita ini ataupun kawasan-kawasan yang sekitarnya, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Jadi kita banyak berdoa kepada Allah. Apabila kita dengar bencana nak datang, kita mengatakan Allahul Musta'an, ya Allah, dengan kuasa-Mu kami minta pertolongan, sebagai Engkau jauhkan kami, jauhkan kampung kami, jauhkan negeri kami ini daripada segala bala bencana dan perkara-perkara yang tidak baik, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Maka para jemaah sekalian, sebagai kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan ini, yang pertama, umat Islam hendaklah sentiasa tunduk dan patuh, melaksanakan segala perintah Allah Azza wa Jalla serta mempertingkatkan iman dengan memperbanyakkan amal soleh pada setiap masa. Yang kedua, umat Islam juga hendaklah meyakini bahawa segala fenomena alam yang berlaku, termasuk gerhana bulan, gerhana matahari, merupakan bukti kekuasaan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla, bukan satu benda yang suka-suka kita sekadar kita boleh berselfie dengan bulan, ambil gambar, kemudian tidak ada pengajaran. Yang ketiga, umat Islam adalah menjauhi segala perbuatan, bentuk kepercayaan dan perkara khurafat, khususnya yang berkaitan dengan fenomena gerhana. Kalau dulu orang-orang tua kita cerita, ni untuk maklumat anak-anak kita ni, bila berlaku gerhana dia tak tahu nak apa. Ada hak katak tin, ada hak palu gendang, ada pergi masjid katuk pukul geduk. Dia nak suruh bulan terkejut, celak mula. Itu cerita orang dulu-dulu. Jadi mari zaman kita ni bukan lagu tu dah, pakak pergi teropo pula, pakak duk suluh ke bulan. Kita mengatakan ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza ra'aitumuha, bila kamu tengok gerhana, fasallu wa fad'u wa sallu wa tasaddaqu, hendaklah kita banyak berdoa, banyak bersedekah, banyak melakukan ibadat, menjauhkan maksiat. Itulah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini umat Islam yang keempat hendaklah mengambil peluang meningkatkan amalan daripada peristiwa gerhana ini dengan memperbanyakkan takbir, tasbih dan tahmid serta melaksanakan tuntunan syariat Islam sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang telah kita baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla bagi orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingati Allah, ingat pada Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami daripada azab neraka. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat 46, wa min ayatihi an yursilar riyaha mubashshiratin wa liyudhiqakum min rahmatihi wa litajriyal fulku bi amrihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, bahawa Allah menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan dan untuk merasakan kamu dari rahmatnya, dan supaya kapal berlayar laju dengan perintah Allah
dan juga supaya kamu dapat menuntut kurniaan Allah dan supaya kamu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini menjadi ayat syukur kita dengan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan, dan seringkali di antara perkara yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran, setelah kita tadabbur ayat-ayatnya, Allah Ta'ala sebut tentang angin, tentang matahari, tentang bulan, tentang cakrawala. Semua ini menjadi tanda untuk kita perhatikan kepada keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka pada malam ini kita berhimpun dan berkumpul dengan penuh dengan harapan doa kita, rayuan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga memulihkan cuaca gerhana yang kita saksikan juga, supaya kita terus sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Berdoalah kepada saudara-saudari sekalian muslimin dan muslimat, supaya Allah SWT anugerahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang baik, yang akan mentadbirkan negara kita ini, yang akan patuh kepada syariat Islam, jauh daripada rasuah, jauh daripada kerakusan, jauh daripada ketamakan, jauh daripada segala perkara yang tidak baik untuk Islam dan untuk umat Islam dalam negara ini, ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.